Pakai juga. Dalam. Ha? Sini. Oh. Banyak sangat baik. Mana dah on belum ni? Tak hidup lampu? Mana? Dah. Tak hidup? Biru dah ada. Oh. Soal 5 kan? 5 baris lupa ni. 10 dua di atas. 2 2 3. Dan aku pohon, ya betul. Aku pohon. Ni aku pohon ni. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembacaan kitab, kita cuci dulu hati dengan kalam Allah. Mudah-mudahan dengan cuci hati ni mudah ilmu nak masuk, mudah ilmu nak faham. Sebab tadi petang tadi, tengah hari tadi banyak tengok benda-benda tak baik. Tengok peha ramai, tengok peha benda-benda haram lah. Ramai pula orang kerja dekat pejabat, kerja kat pekan, duduk kat pekan. Tak dengar? Itulah apa duduk jauh pun tak dengar. Ya Allah, 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 ya Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Ya Rahman Ya Rahim Warham walidina 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal akla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الكتاب الفاتحة. اللهم تخير فهمي ولا بكل. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, kitab Muhimmah. Muhimmah cakap Arab, cakap Melayunya apa Muhimmah? Ha? Nikah? Nikah aja, ya. Cakap Melayunya bersemangat. Bersemangat lah, bersemangat dengan bab hukum dan hakam, bersemangat menuntut ilmu, bersemangat suami isteri di dalam bab tentang rumah tangga, ya. Bersemangat. Dulu dah belajar dah. Nak belajar ni dia ada 7 mim. Muhimmah, ya, muzakarah, mujadalah, mutawilah, ya, musyawarah. Dia ada 7 mim, ya. Kena ngaji, ya. Belajar sampai mati. Ada, ya. Tak ada, dah mati pun nak tahu surah, ya. Belajar tak mahu, dah mati pun nak tahu surah. Tadi anak aku tunjuk ke aku. Ya, ayah tengok sekarang ni orang main PUBG, orang tengok live PUBG dekat maghrib ni 74,000, nampak. Tengok live PUBG tu 74,000 orang tengok live. Ya. Padahal maghrib orang dah azan dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia masih tengok live PUBG, ya. Inilah benarlah kata Rasulullah, akhir zaman ni umatku dia lalai dengan dunia, dengan hiburan. Sampai dia lupa nak pergi rumah Allah sembahyang jemaah, sampai dia lupa nak menuntut ilmu, sampai nak lupa tanggungjawab dengan isteri, dengan anaknya, ya. Sibuk dengan hiburan-hiburan. Kalau ceramah macam ni, berapa ramai tengok? Paling tinggi pun 1K. Paling tinggi lah, ya. Paling tinggi 1K. Itu pun kadang tengok ceramah sampai tengok isap okok. Okok, ya. Itu kalau tengok live. Ya. Itu yang tengok live, belum lagi yang datang belajar, yang duduk nyandor, ya. Tak kisahlah, janji belajar walaupun menyandar, tak kisah, ya. Itu ada dinding, tak ada dinding, tumbang lebih lama, tumbang lah tu, bang. Ya, apa janji belajar, janji menuntut ilmu, walaupun menyandar sekalipun tak masalah. Kata Rasulullah, dalam kamu jadi orang yang mengajar, dalam kamu jadi orang yang mendengar, jadi orang yang belajar, dalam kamu jadi orang yang mendengar, jangan kamu jadi orang yang keempat celaka lah kamu. Mengajar tidak, belajar tidak, dengar tidak, apa tidak, datang tidak, dia tak datang, ya. Rugi, celaka tu punya dia rugi, dia tak tahu nak buat itu, tak tahu nak sembahyang jenazah macam mana hukum, tak tahu tentang zakat fitrah, tak tahu tentang puasa, tak tahu tentang sembahyang, tak tahu darah haid, darah nifas, tak tahu, ya. Bila bini ada masalah tentang darah haid, darah nifas, dia tak tahu, ya. Bini tanya, baby, ayang keluar haid ni macam mana baby? Mana tahu, baby pun tak keluar haid, ya. Dia tak tahu, ya. Baby bawasir dia lah. Dia ngaji tahu. Dia tahu ha sini, ha sini, pancing sana, pancing sini, combo sana, combo sini. Betul lepak kedai, isa serokok. Itu je. Hidupnya macam tu. Bukan orang sini, orang tempat lain. Ya, tapi lebih kurang macam dekat sini. Ya. Mana-mana fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Betul, manusia kalau lelaki ni fitrahnya perempuan, kesukaannya perempuan. Kalau perempuan ni fitrah kesukaannya barang perhiasan dan pujian. Sebab tu bila kita nikah, kita kena ngaji bab nikah. Sebab tu bab tentang segi dunia pun kena mengaji, segi akhirat pun kena ngaji. Ya, ada setengah orang dia kata dunia tak payah. Ya, itu kalau nak repair motor, siapa nak repair motor? Takkan suruh ustaz repair, ustaz tak pandai repair. Ustaz boleh ceramah boleh, ya. Bak nak buka exhaust perang, ustaz tak pandai buka, ya. Panggil lah pemain. Faham, ya. Ni bab tentang ilmu dunia. Tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul, orang lelaki ni kalau umur dah 40 macam tambah macam ni, dah 50 70 tu dah nano tak larat dah.
Ya. Orang lelaki ni kalau umur 40 lebih ni, dia tak perlu lain. Dalam rumah tangga ni, dia perlukan kasih sayang isteri. Dia perlukan perhatian isteri. Isteri ni kena lemah lembut dengan dia, isteri kena ambil perhatian dengan dia, isteri kena manja dengan dia, isteri kena belai. Lepas tu orang lelaki ni suka lepak kedai mamak, suka pergi kolam udang, kolam mancing. Sebab apa? Dekat rumah tak dapat perhatian. Dekat rumah saya kena marah. Ni muka kena marah ni. Muka kena marah tu, muka yang beri semayang tu, Allah, muka sedih. Sebab kena marah dengan bini. Tuan-tuan buka lah bab tentang psikologi. Bab tentang segi dunia. Bab tentang rumah tangga. Ada cerita tu. Itu lelaki ni, kalau dah umur 40 lebih ni, dia mudah tersinggung. Ni mudah tersinggung ni. Tengok muka pun tahu mudah tersinggung. Itu yang duduk jauh-jauh, duduk belakang tiang. Mudah tersinggung. Takut di depan. Takut di depan. Dia itu lah orang lelaki tu ya. Kalau orang perempuan dua benda. Dia kena barang perhiasan, barang pujian. Tu ya. Tengok orang perempuan. Kalau dapat barang perhiasan, dia main suka, sampai terkentut-kentut dia. Sampai kadang tak tahu dia main suka sangat. Kadang-kadang tu kena buat pujian. Tak percaya? Tuan-tuan puji ya bini, puji. Nanti makan, balikkan makan kat rumah, makan isyak kat rumah, makan. Puji bini. Sedapnya yang masak. Sedapnya yang masak. Kalah kedai tom yam. Tengok dia punya gelik jalan tengok. Padahal tekak nak pecah. Kata sedap, tengok dia. Ya ke bang? Betul sedap. Betul ke bang? Tak percaya orang perempuan dia kena pujian. Lepas tu suami ni dia nak suruh isteri ni tutup aurat, nak suruh isteri ni suka minat baca Quran, nak suruh isteri ni duduk rumah dengar cakap suami ni kena main peranan dalam rumah tangga. Ini kaedah dia. Dia kena puji bini. Tak ada dengan bini suka marah bini, tengking bini dalam rumah tangga. Suami tak nak buat kerja rumah, tahu merentah je. Sikit-sikit kata isteri masuk neraka, sikit-sikit isteri masuk neraka. Ni akhir zaman. Diam je macam betul tu. Rumah tangga ni tu tengok kaedah untuk ilmu. Dia kalau surah masjid orang perempuan boleh datang? Boleh? Boleh orang perempuan. Mana bagi orang perempuan? Ni taman ni menyenih orang lelaki, orang perempuan tak ada apa taman ni? Mana bagi orang perempuan taman ni? Dengan ada pegawai sana, dengan yang bos ada syarikat, yang ada kilang besar, macam-macam masing-masing ada bini tapi tak mau buat bini. Malam ni pelih telinga ustaz. Nasiblah siapa tu datang malam ni. Kena tanya nanti kadang-kadang akhirat. Kawan aku Ustaz Doktor Syahibuddin, dia duduk Shah Alam. Malam tadi meninggal dunia, susah nafas. Orang alim, belajar di Syria, cakap Arab macam air. Cakap Arab macam air. Baru bulan lepas aku jumpa dia. Baru bulan lepas jumpa dia dekat Shah Alam. Dengar nanti dia dapat berita, dah tak ada dah. Dah bertemu dengan Allah. Tu yang kita takut. Takut tak macam mana? Kita punya urusan dekat dunia tak selesai lagi. Lepas tu kata ulama, anak kamu jangan didik tentang duit. Anak kamu tu jangan dididik tentang duit. Didik dia dengan agama. Jangan risau tentang duit. Risau dengan agama. Tambah akhir zaman. Akhir zaman ni duit, sepah-sepah duit. Tengok dengan tak kerja, dengan itu, PKPB, duit dapat KWSP je pak. Duit sinar lagi dapat. Nampak? Dapat duit tuan-tuan. Duit senang hiran. Susah nak fikir pasal duit. Yang kita nak fikir tentang agama. Anak kita macam mana besok? Agama dia selamat tak selamat? Selamat tak selamat agama? Tuan tengok sini ya. Mana dia budak muda? Semua budak tua. Tak ada budak muda, tak ada. Nanti kalau kita mati, siapa nak uruskan surah? Siapa nak uruskan tentang tentang surah? Tentang dia punya majlis ilmunya, sembahyang jemaahnya, azannya, itulah. Sebab itu kan baru-baru ni ada viral seorang perempuan marah-marah orang masjid pasang Quran. Betul lah dia marah. Kenapa betul dia marah? Kita kalau nak pasang Quran dekat surau ke masjid, walaupun dekat surau masjid ke dekat rumah tak boleh kuat-kuat. Kalau pasang kuat-kuat, ganggu jiran haram. Walaupun Quran tu baca tu sunat. Kena tahu tu. Ganggu dia tak boleh haram. Tambah pula pasang Quran pukul 5 pagi. Pukul 4 pagi, 4.30 pagi. Orang tengah sedap tidur. Malam tadi ada aksiden dengan suami isteri penat. Terkapar-kapar. Orang pasang Quran kuat-kuat. Ganggu tu haram. Kena tahu lah. Sama dalam surau masjid. Kita baca Quran kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Orang semayang belakang. Haram baca Quran. Tak boleh. Berbeza ilmu fardu ain
Berbeza ilmu fardu ain. Macam ni sekarang tengah kuliah. Kalau tengah kuliah ilmu fardu ain, dia baca Quran pula, dia haram baca Quran. Dia sembahyang sunat pun kata ulama jatuh haram juga. Kenapa? Sebab apa? Sembahyang itu sunat. Dia sibuk sembahyang sunat, dia tak belajar. Sebab belajar ni wajib. Berbeza kaedah sembahyang fardu tu lain. Ya, tapi orang tak mau belajar, tak mau mengaji, ya. Dia rasa dia hebat pakai serban, alim dah. Dah janggut sikit, dah janggut pula dah ini. Dah hebat lah, ya. Malaikat bukan pandang kita pakai serban. Malaikat tak pandang kita berjubah. Malaikat pandang ni. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Itu lah. Ya, ingat tu. Ni tak ada, boleh buat live sikit dekat Facebook, dah rasa hebat dah, ya. Dia je yang betul, ya. Mufti tak betul, ustaz tu tak betul, ustaz pondok tak betul, ya. Pemimpin-pemimpin tak betul, ya. Mana yang tak betul lah, yang betul lah, tuan-tuan, ya. Tak ada, semua orang tak betul, dia je yang betul, ya. Dia je yang betul. Semua orang tak betul. Kita ni bukannya nabi, kita ni bukannya rasul, ya. Kadang-kala kita betul, kadang-kala kita tak betul. Kadang-kala iman kita naik, kadang-kala iman kita turun. Berbeza Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ni iman dia makin naik. Ya, tu kaedahnya. Kalau malaikat, iman dia steady je. Ni malaikat. Kalau makin jahanam, itu iman iblis. Ya, kalau dulu suka pergi surau, dulu suka mengaji, ya. Sekarang dah makin lama tak suka mengaji, dah datang surau dah. Itu ikut iman iblis tu, iman syaitan. Ya, tu. Iman orang awam ni kadang naik, kadang turun, Kalau lemah iman, ulama kata macam mana? Rujuk dengan orang soleh, cas bateri, cas, ya. Rujuk dengan orang soleh, ustaz, guru, saya ni lemah, Quran tak boleh baca, ya. Saya ni tak boleh baca Quran. Saya ni berzikir malas sangat. Ya, bangun subuh kadang terlajar, subuh biawak aje. Ya, tu. Rujuk dengan orang soleh, cas bateri, ya. Baru mukadimah ni, ya. Tak start baru mukadimah, ya. Tak lama nak Ramadan, tak lama nak Ramadan. Nak Ramadan ni, ya. Nanti tengok dekat Ramadan. Mana punya orang planet mana datang tengok ni, ya. Sampai surau pun terkejut. Itu sebab repair bilik air. Itu sebab nak Ramadan tu. Sebab nak Ramadan tu repair bilik air, buat kolah bagi besar. Sebab bulan Ramadan orang datang surau. Ya, yang pelik dia datang pada bulan Ramadan, bulan lain tak nak datang. Ya, ni kena masalah. Dia ingat Allah tu ada pada bulan Ramadan. Tak betul ya. Sama pergi kubur, bukan pergi kubur ni hari raya. Nanti tengok hari raya, kubur ramai orang pergi kubur, ya. Dia ingat pergi kubur ni disuruh oleh Rasulullah pergi hari raya. Ulama tak suruh pergi hari raya. Rasulullah tak suruh pergi hari raya, dia suruh pergi hari Jumaat. Ni tak ada hari raya pun nak pergi kubur, setahun sekali pergi kubur, ya. Kalau yang peliknya kalau pergi Econsave, kalau pergi Ion, kalau pergi Tesco, tiap hari pergi, tiap minggu pergi. Kalau pergi kubur setahun sekali, ya. Inilah sebab tu kalau kita tak suka pergi kubur, jarang pergi kubur, kita lupa nak ingat mati, kita tak ingat mati. Ya, tu ingat dunia tak habis-habis. Dunia mata ul ghurur, tuan-tuan, ya. Dah apa biar dia menangis, hiburan, ya, hiburan. Biar dia menangis tak apa. Kanak-kanak kalau dia menangis seronok, hiburan, ya, hiburan rumah tangga, ya. Kalau mak menangis lagi hiburan, ya. Bagi siapa nak dapat anak senang ya. Ya, doanya Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Anak murid aku ada 3 orang, ada yang 7 tahun, ada 2 tahun, ada yang 4 tahun tak dapat anak. Aku bagi amalan aja. Ya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah Tuhanku berikanlah aku zuriat. Kalau dia jadi imam, dia baca bini aminkan. Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami berikanlah kami zuriat yang soleh. Ya. Minta cepat dapat anak. Ya, cepat dapat anak. Ni berdoa tak mahu, ya. Minta dengan Allah tak mahu, ya. Nak tu kaya je. Ya, nak tu kaya, semua orang nak kaya. Ni semua muka-muka nak kaya ni, semua nak kaya. Ya, semua orang nak kaya, ya. Tapi kalau tentang ilmu, semua orang tak mahu tentang ilmu. Buka sejarah kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman, tuan-tuan buka dalam kitab Duratul Nasihin pun ada, tak silap, Itu yang malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman. Kata malaikat Jibril, ya Nabi Allah Sulaiman,
Engkau nak kerajaan ke engkau nak ilmu? Nabi. Contoh tiba-tiba malaikat Jibril datang jumpa kita. Malaikat datang malaikat Jibril. Wahai Khairul, pegawai SIM Darbi. Siapa engkau? Ya, Khairul cakap. Aku malaikat Jibril. Kita macam cakap, wali Allah dah aku ni. Malaikat dah jumpa aku. Itu yang kata Nabi Allah Sulaiman, aku tak mau kerajaan, aku nak ilmu. Ya. Itu bila Nabi Allah Sulaiman diberikan ilmu, dua-dua dapat. Ilmu pun dapat, kerajaan pun dapat. Ini kelebihan ilmu. Ya, kelebihan ilmu. Talibul ilmi, talibul rahmah, penuntut ilmu, penuntut rahmat. Ya. Pesan ibu, mak kepada Nabi Allah Sulaiman, apa kata mak Nabi Allah Sulaiman, apa kata dia? Anakku, malam-malam engkau jangan banyak tidur. Kalau engkau banyak tidur pada waktu malam, nanti engkau miskin, engkau fakir pada negeri akhirat. Nampak? Ni mak Nabi, ya? Mak Nabi. Kalau mak kita, besok nak makan apa dong? Kau baru balik kampung kan, lama kau tak balik. Ni kan dapat surat pada balai ni, kau boleh balik lepas roblok. Kau dah sampai rumah mak ni, lama tak jumpa. Esok teringin nak makan apa? Ya? Kalau mak kita, ya? Mak Nabi hebatlah, ya? Mak kekasih Allah. Siapa nak dapat dinaikkan darjat menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, jangan lupa baca amalan ni. Allahumma asli ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Ini amalan-amalan iaitu wirid Nabi Khidir alaihissalam. Ya, kenapa Nabi Khidir ni dia gelar Nabi Khidir? Kenapa? Kenapa bang? Dia tadi tengok aku tak berhati. Kenapa? Kenapa dia panggil Nabi Khidir? Syekh, kenapa? Ni pegawai JPJ. Apa? Dia panggil gelar Nabi Khidir. Pergi JPJ kena tahu ni. Nanti tiba pula katanya. Bang, abang pergi JPJ ke? Abang JPJ? Ya. Okey, saya nak tanya abang satu soalan. Kenapa Nabi Khidir digelar Nabi Khidir? Ni aku tanya ni. Aku sekarang ni tanya pergi JPJ. Jawab sekarang. Tu untuk orang belajar. Ya, malam ni dapat ilmu. Dia digelar Khidir hijau. Nama dia bukan Khidir, namanya Balya bin Mulkan bin Faligh. Ini nama Nabi Khidir. Kena tahu lah. Selama kita tak tahu nama Nabi Khidir. Yang kita tahu nama menteri besar, nama wakil rakyat, nama ketua kampung, kita tahu lah. Nama cerita kungfu, nama cerita ombak, tahu lah. Nama pemain wrestling, tahu? Nama pemain bola, tahu lah? Nama Nabi tak tahu. Tengok muka macam tahu, tapi tak tahu. Busuk punya orang. Kena tahu tu, kena tahu. Nanti anak peksa tu. Anak peksa nanti kena tahu. Malam ni dah dapat satu ilmu. Nama dia Balya bin Mulkan bin Faligh. Balya bin Mulkan bin Faligh. Balya bin Mulkan bin Faligh. Fa'alib lam ghin. Faligh. Sampai jatuh ke meja pegawai JPJ. Nampak? Aku mengajar macam-macam anak murid tu. Pegawai JPJ, Tan Sri, Datuk. Ada satu tempat tu aku mengajar surah ni, Tan Sri. Tan Sri, Datuk-Datuk. Semua orang hebat-hebat. Datang kereta Allahu Rabbi, Porsche. Wellfire. Lamborghini. Ni yang sini Datuk tak? Tapi wahai suku. Motor wahai suku, motor Honda. Datuk juga. Datuk yang ada cucu. Untung oleh siapa banyak cucu, untung. Ada hadis daripada Anas bin Malik. Ni baru mukadimah ni, tak baca kitab ni, baru mukadimah. Bila nak atam kitab ni? Bila nak atam? Ni ada hadis daripada Anas bin Malik. Kata Rasulullah, 7 perkara ni boleh selamat kita dalam kubur. Selalu kan ada ustaz-ustaz beritahu siapa amalkan baca surah Al-Mulk setiap malam, nanti kubur dia selamat, dia ada peguam. Sebenarnya ada lagi, ada 7 lagi. Siapa ada 7 benda ni, dia selamat dalam kubur. Pertama apa? Itulah dia katakan pentingnya cucu, pentingnya anak. Waladun salihun, anak yang soleh. Maksudnya kita ada anak ni, suruh anak ni doa kita. Betul, kalau jumpa anak, jangan ingatkan dia pasal dunia, ingatkan dia pasal akhirat. Contoh cucu balik, bagi tahu orang cucu. Ni kau balik ni, sekali jumpa Atuk, jangan lupa doakan Atuk. Atuk tak nak minta apa dengan kau. Atuk nak minta kau doakan Atuk Atuk hidup ke, dah meninggal ke, dah tak ada besok pun, doakan Atuk je. Itu je Atuk nak. Inilah hadis, ada hadis daripada Anas bin Malik.
Bagi tahu dengan cucu. Tuan-tuan, bagi tahu dengan anak, waladun solihun, ya, anak yang soleh. Termasuklah zuriat yang soleh, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, ilmu nafi'. Ilmu nafi' ni bukan dia mengajar kitab ni aja. Ilmu nafi' ni termasuklah segi dunia ni, kalau dia cikgu atau dia pegawai JPJ ke, pegawai bomba, pegawai polis, tak kira. Kalau dia bahagian mengajar dia punya anak murid dia sampai berjaya, dia berjaya jadi manusia. Dia berjaya dalam bidang dunia sampai dia katakan dia berjaya. Ilmu dia ni mengalir. Yang paling beruntung selalu cikgu lah. Ya, cikgu. Ataupun dia pegawai syarikat apa, pegawai kilang dia mengajar orang bawah dia. Orang bawah dia sampai berjaya, dia katakan dia mengalir saham. Kubur dia ada nur, ada cahaya. Ya, tu untung. Macam aku, Allahu Rabbi. Tapi syarat satu je. Jangan merungut. Tu ya. Jangan merungut. Ya? Contoh dia ngajar-ngajar anak murid. Tak kira anak murid mana dia merungut. Bodoh betul ya, anak siapa? Aku ngajar penat betul, bodoh betul. Dah lah dia ngajar. Ikut kan dapat pahala dah. Dia kata bodoh pula budak ni. Fail, pahala kosong pula. Lain pula, berdosa pula. Ya? Dia tahu? Kubur ada cahaya. Allahu Rabbi. Dia mengalir saham-saham kat kubur ni. Yang ketiga apa? Iaitu salah satunya yang ketiga adalah perigi. Kalau sekarang mana dia perigi ya? Tu orang dulu surau masjid jadi perigi. Sekarang mana ada? Kolah masjid surau. Orang sekarang tengah nak buat kolah, buat surau. Bagi duit ya. Ini tak ada kudu punya orang. Busuk punya orang. Dia sekarang tak nampak tu dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah tu, farji'na na'mal salihah inna muqinun tu, ya. Dia baru nampak. Ya Allah, aku nak sedekah, aku nak buat perigi ya Allah, tak boleh tak boleh balik duduk dalam kubur, ya. Anak yang soleh, ilmu yang manfaat, telaga perigi ya. Dan keempat, pokok. Pokok berbuah ataupun tidak berbuah. Contoh pokok, kita tanam pokok ni orang ambil tanpa izin pun tetap kita dapat pahala. Tapi orang yang mencuri itu tetap berdosa. Contoh orang parking depan tepi rumah kita ada pokok, orang parking. Biar ni tak ada. Siap ambil gambar viral. Ada orang parking tepi rumah ai. Masuk dekat Facebook dia. Orang parking kat rumah ai. Ai rasa orang ni berjambang-jambang ni. Ini toki ni pasti ni toki kelapa sawit ni. Apa dia parking tepi rumah ai ni, ya. Ya, kadang-kadang masalah akhir zaman, ya. Orang suka viral, ya. Orang suka menabur fitnah. Untung orang parking bawa pokok, tanam pokok. Ya, burung berteduh, kita dapat pahala. Binatang berteduh, kita dapat pahala. Orang parking, kita dapat pahala. Ya, nak buat pahala ni senang. Pokok lagi apa lagi? Parit. Ya. Sekarang parit yang dah ambil alih siapa? Jabatan Telayan. Dia dapat, tengoklah kalau dia ikhlas, dia tak merungut, pahala. Kalau dia merungut, tak dapat pahala dia. Apalah sumbat longkang ni, orang taman ni teruk betul. Tak dapat pahala dia. Ya. Dan mewakafkan Al-Quran termasuklah kitab-kitab. Mewakaf Al-Quran dan kitab-kitab. Dan lagi apa dia? Membina masjid. Termasuklah surau ke masjid ke, termasuklah sekolah-sekolah pondok budak-budak hafal Quran. Apa itu kalau ada mana-mana ustaz ke, tok-tok guru ke, habib-habib minta bantuan untuk dana untuk madrasah, bagi. Jangan kedukut. Kalau dia minta tu tanda hak dia ada kat kita. Bila orang tu WhatsApp ke, dia bagi tahu, dia kata, Syekh, anak minta tolong untuk sekolah anak. Tu tanda hak dia ada ke dia? Kalau tak bagi, Allahu Rabbi. Ya? Berdosa lah sebab apa? Dah menyinggung hati dia. Tak dapat bagi banyak, bagi sikit. Itulah. Ya? Tak ada. Kadang makan tom yum boleh 560, 70. Kadang sampai 300 makan open table. Sedekah 300 macam nak, tangan tu macam nak kena, macam nak macam orang Parkinson. Ya? Nak sedekah 300, Allahu Rabbi. Beli airsoft perang untuk motor, boleh beribu-ribu. Boleh beratus-ratus, ya. Tapi nak sedekah kudukut punya orang. Sama orang perempuan, kalau beli gelang kaki, gelang tangan, ya, gelang dia mahal-mahal. Kalau sedekah kudukut punya perempuan, busuk punya perempuan, ya. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Tapi lebih kurang sama je. Jangan kedekut, orang bakhil ni tak masuk syurga. Tak masuk syurga orang bakhil ni, ya. Dan di antara pula orang yang lambat masuk syurga ni, orang yang banyak harta. Orang banyak harta ni lambat masuk syurga. Lambat masuk syurga. Di antara sahabat Nabi yang lambat masuk syurga, siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Lambat masuk syurga. Sebab dia banyak harta. Itu pun harta disalur pada jalan Allah.
Abdurrahman bin Auf salah satu pendapat mengatakan dia tertinggal takbiratul ula bersama dengan Rasulullah, tertinggal. Maksud dia tak dapat lah. Habis semayang jemaah, dia jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak infakkan kuda, unta aku pada jalan fi sabilillah 1000 ekor. Untuk dikifarahkan, untuk digantikan aku tentang takbiratul ula tak dapat bersama dengan engkau. Apa kata Rasulullah? Tak sama lagi pahalanya semayang berjemaah takbiratul ula bersama dengan aku. Nampak? Ni kelebihan semayang berjemaah. Ya. Bagus Ustaz. Bagus Ustaz. Mukadimah je setengah jam. Tak apa, dan tuan-tuan jangan risau. Pukul 9 berhenti. Ya? Bayar 1 jam, ceramah 1 jam. Ya? InsyaAllah. Ya? Kita ni semua masuk syurga. Jangan risau. Ya? Bila aku sebut kita ni semua masuk syurga, sebutlah amin. Ya? Ya? Sebab dalam ni banyak malaikat Allah. Ya? Malaikat pun amin. Amin. Sebab itu dalam solat, kenapa ulama' menyuruh kita amin berserta dengan imam. Hairul. Sebab pada masa itu malaikat pun ada menyebutkan amin pada ketika sesiapa yang menyebut amin dalam solat berserta dengan imam. Ni kelebihan sembahyang berjemaah. Kalau kita tak dapat sembahyang jemaah di rumah, dia di masjid disuruh sembahyang di rumah. Ya. Dia tengok pada bilangan. Kalau 2 orang, pahalanya ikutlah digandakan. Kalau 3 orang digandakan, 4 orang digandakan. Ya, ni sembahyang jemaah. Al-jama'atul rahmah. Jemaah tu mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkatan. Ya. Kita kena banyak bersyukur dengan Allah. Ya. Allah dah bagi kita peluang, dah buka surau, buka masjid sekarang dah boleh majlis ilmu, dah boleh puasa Ramadan, maksudnya boleh sembahyang solat tarawih. Ya, itu kena banyak bersyukur, jangan lupa sujud syukur. Ya, seperti dia kata ulama, ya. Kata Rasulullah pun, yang kita kufur nikmat. Ya, ni tak ada. Suruh dah buka pun orang ni juga. Suruh dah buka dah. Kerajaan dah benarkan dah. Ya, sembahyang dah boleh berapa banyak. Ya, masjid pun dah buka dah sembahyang Jumaat. Tapi yang datang orang ni juga. Semua yang datang semua lutut-lutut second hand semua ni. Semua tak dapat. Ya, dia orang tak datang, Yang lain tak nak datang. Ya, tak datang. Dia datang ni bila? Bila dalam kesusahan. Bila dalam kesusahan, ada hal kematian, dia datang jumpa orang surau, orang masjid. Bila dekat bulan Ramadan, nak buat tahlil arwah, jumpa dah orang surau, orang masjid. Mam, tolong buat tahlil arwah. Mak aku baru meninggal. Imam pula dengar air upah ayam. Bila? Lebih syak. Memang maghrib. Boleh. Bukan imam sini, imam tempat lain. Ya, ada. Sebab itu kita tak boleh lawan Allah. Tak boleh lawan Allah. Ya. Bila kita lawan Allah, turunlah balak dan wabak. Itu jangan lupa baca doa ni. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada segala fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal wabak. Minta dengan Allah. Ni doa kadang tak suka berdoa. Ya. Mengaji pun tak mau. Ya. Kalau orang yang rindu majlis ilmu, surau masjid dah buka, majlis ilmu dah dibenarkan oleh kerajaan, dia datang surau, datang masjid. Kalau orang yang rindu sangat. Ni tak ada nak asyik-asyik salah kerajaan. Surau tak dibenarkan buka. Bodoh kerajaan ni, bodoh. Ya, dia kata kerajaan bodoh. Bila kerajaan dah bagi kelonggaran, dah buka surau masjid, dia tak mau datang pula. Bila tutup, dia marah kerajaan. Ni dah susah betul orang. Orang tak buka tu sebab ada penyakit. Ya. Sekarang dah penyakit dah tak ada, dah buka, datang. Ni tak ada. Penyakit, ada penyakit pun tak mau datang, tak ada penyakit pun tak nak datang. Sama je. Ya, dah. Lepas tu kita jangan cari salah orang, cari salah sendiri. Lepas tu kita ulama apa? Jari kena baik, mulut kena cakap baik, telinga kena dengar yang baik tu lah. Tambah duduk tamam macam ni. Ya. Kadang kita tak pasang lagu, orang sebelah pasang lagu. Main. Kadang kedai makan, kita pakai serban, kedai tu pasang lagu. Kaki kita goyang sendiri tu. Padahal pakai serban.
Jangan main hiburan ni. Ya, sebab itu tentang Allahu Rabbi itu yang orang perempuan pagi senam apa? Bukan aerobik. Apa? Zumba. Apa? Zumba. Dia kena tahu benda ni jatuh haram macam mana, ya. Kalau kau nak berzumba-zumba dengan suami kau, tak haram. Berzumba telanjang depan suami, telanjang, tak haram. Yang haram ni bila di halayak ramai, pakai baju ketat-ketat, berjoget sana, berjoget sini, ya. Kadang bercampur pula laki dan perempuan, orang tengok pula lagi. Berzumba-zumba pakai baju ketat, ini buah dada pakai baju ketat, dia goyang, jangan main, ya. Punggungnya dia pakai seluar ketat. Siapa yang membenarkan juga lesen ni di tempat yang mana dia buat zumba-zumba ni, orang ni dapat saham neraka. Ni yang mengalir saham-saham neraka. Suami pula benarkan isterinya berzumba-zumba pagi-pagi, ya. Ya, isteri cakap dengan baby, ayah nak pergi zumba, pergilah ya, pergilah baby, bagi yang berzumba, pergilah. Bodohnya suami ni. Ingat tu. Ya, kalau nak berzumba dalam rumah dengan suami tak masalah. Sebab dia halayak ramai, ini haram. Ni dalam hadis yang masa Rasulullah Isra al-Mi'raj, perempuan ramai dalam neraka, inilah salah satunya mereka berpakaian tetapi telanjang. Ni lah. Tapi bila ustaz cakap, dia marah kat ustaz ni, ya. Ustaz semua tak boleh, zumba tak boleh. Apa yang boleh? Dia lawan tu, ya. Apa yang boleh, ya. Tak boleh lah. Nabi tak bagi, Rasulullah tak bagi, ya. Tu. Itu yang bila manusia ni dia sibuk dengan benda-benda dunia, sibuk, dia lalai. Surau masjid tak ada orang. Itu yang muncul Dajjal tu. Ya. Masih lalai. Kita bertuah macam mana? Lepas tu kena sujud syukur. Ada hadis. Apa kata Rasulullah? Akhir zaman umatku akan ditimpa satu wabak balak, umatku kena demam. Ni ya COVID ni, salah satu COVID. Seandainya umatku tidak boleh menunaikan haji, 2 tahun berturut-turut tidak boleh menunaikan haji, akan keluarlah binatang Ya'juj Ma'juj. Kalau tahun ni tak boleh buat haji, tapi dengar cerita, dengan habaran dapat berita yang baik, kita dapat 10,000 kota haji. Kalau tak boleh buat haji tahun ni, dah 2 kali berturut-turut tak boleh buat haji, akan keluar binatang Ya'juj Ma'juj. Ingat binatang Ya'juj Ma'juj ni, dia takut dengan Abang Sado ke? Dia takut dengan geng-geng motorway suku 3 suku tu ke? Yang tanya Ya'juj Ma'juj ni, sama-sama dia pun dia makan. Dalam kitab menyebutkan telinganya sebesar talam. Hidungnya lepeh. Dia kena turun di sungai Tolak Intan, sungai Perak, satu kelompok turun, sampai kelompok yang nombor 2 tak boleh nak minum, kering air. Inilah binatang Ya'juj Ma'juj. Ya, tu perbanyak berdoa, tuan-tuan. Ya. Ada dah binatang semua ada. Siapa tak percaya, kafir lah yang cakap ni Nabi. Ya, semua ada. Tuan-tuan tengok sini cuaca sekarang. Kan panas kan? Dia bila dunia nak kat kiamat, cuaca tak tentu hala. Akan sampai satu masa nanti, akan berubah cuaca. Mereka dia cuaca dia sejuk, akan bertukar menjadi panas. Kita punya negara jadi sejuk. Itu yang tak lama matahari terbit ke sebelah barat. Dia keadaan dia macam tu dulu, aliran tentang matahari, tentang bumi, tentang bulan. Dalam kitab apa sebut macam tu? Bila dunia ni matahari nak terbit sebelah barat, dia akan bertukar cuaca pelan. Ya. Wallahu a'lam lah, kita merasa tak merasa, minta matilah cepat. Nak tak berani mati cepat. Berani mengangguk berani ya. Jangan main mati ni. Ya. Malaikat Munkar Nakir ni bukan macam security tu. JPG ke security Ion ke security konsep ke, bukan. Malaikat Munkar Nakir ni mata dia biru macam api. Pegang camati daripada api neraka Allah. Bukan macam security dia pegang cota. Ingat Malaikat Munkar Nakir pegang cota. Malaikat Munkar Nakir dia tanya, Man Rabbuka? Dia tanya, Man Rabbuka tu, suaranya daripada matahari daripada timur sampai ke barat. Ini suara Malaikat Munkar Nakir. Penduduk bumi, manusia tak dengar. Ya, jin tak dengar. Yang dengar ni binatang. Malaikat Munkar Nakir. Ya, kita akan jumpa esok.
Jangan risau, pasti jumpa. Malaikat mungkar nakir tak boleh kautim, tak boleh, dia tak makan rasuah, tak boleh jawab. Malaikat, ambil lah RM50 tu, ambil RM50. Ambil lah RM10 ni, aku ada RM10 ni, jadi bini aku bekal aku dalam kapan ni. Malaikat mungkar nakir, malaikat Allah tak makan rasuah. Dia sami'na wa ata'na. Dia bukan sami'na wa asayna. Maksudnya dia menurutkan perintah, ni malaikat Allah. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asayna. Ini malaikat Allah. Macam kita lah, kita ni ada bodyguard. Kiri kanan ada bodyguard. Malaikat ni dia perhatikan kita. Lepas tu kalau kita ada buat dosa dengan Allah, dalam kitab bab perihal malaikat bagi tahu, Allah ni bagi masa 7 jam. Ini kelebihan umat Rasulullah. Dia bagi 7 jam. Contoh tertinggal semayang, contoh kita terlihat benda haram, contoh tercakap benda haram, contoh terpegang benda haram. Allah bagi masa 7 jam agar kita dia bertaubat kepada Allah. Ini kelebihan umat Rasulullah. Ni malaikat yang belah kiri nak tulis, kata malaikat belah kanan, nanti dulu. Bagi peluang hamba Allah ni, umat Muhammad ni, dalam masa 7 jam dia bertaubat kepada Allah. Ni kelebihan umat Rasulullah. Untungnya umat Rasulullah ni, tuan-tuan. Nampak malaikat tadi? Nampak? Kalau kau nampak kau hebat lah, aku pun tak nampak. Yang main malaikat Allah. Kita nampak waktu bila? Pada sakaratul maut. Bila sakarat ni, dibuka hijab semua buka. Nampak kalau dia orang soleh, nampak syurga, nampak bidadari Allah, nampak malaikat Allah ni seperti muda yang lawa, muda yang tampan, wangi harum. Itu bila orang soleh ni sebelum nak mati, malaikat Allah ni sebelum malaikat maut datang malaikat rahmat tu. Buka dalam kitab bab tentang kematian. Dia datang bagi salam. Assalamualaikum Syekh. Aku ini malaikat maut. Bagi salam. Kalau dia bukan orang soleh, asak kau. Jangan main malaikat maut ni. Dalam hadis menyebutkan telinganya ke kaki perjalanan 70 tahun. Besar tak besar. Malaikat Jibril buka sayap sebelah bumi gelap. Malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril. Pernah jumpa malaikat Jibril? Pernah? Ada doa ada. Allahumma ya Rabba Jibril. Minta keberkatan dengan malaikat Jibril. Wahai Allahumma ya Rabba Jibril. Minta dengan Allah, wahai Tuhan. Tuhan Jibril. Ya wa ya Rabba Israfil, wa ya Rabba Mikail, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta keberkatan malaikat Allah. Sebab itu kalau pergi kubur, jangan salah akidah kalau pergi kubur. Nak cakap dengan orang dah mati tak boleh. Minta berkat orang dah mati boleh. Ya Allah, dengan berkat mak bapak aku, dengan berkat tok guru ni, dengan berkat orang soleh ni, ya Allah, jadikan aku ni orang yang soleh. Boleh. Minta berkat boleh. Bercakap dengan orang dah mati tak boleh. Aduh. Nanti tengoklah hari raya kan, banyak orang cakap kat kubur banyak. Pegang orang tulisan. Pegang. Mak, setahun tak makan, maknya masak rendang. Bodoh betul lah orang ni. Kata, kalau tak percaya, kata kalau pergi kubur, perhatikan tengok kat orang cakap kubur. Cakap dengan orang yang mati apa. Syaitan duduk tepi tu, bodoh betul orang ni. Kenapalah bodoh sangat, bongok betul. Aku pun tak bongok macam dia. Kata syaitan. Syaitan ni, iblis ni, dia tertawa, dia mengetawakan kita, dia gelak. Tuan-tuan, iblis ni. Lepas tu iblis ni, ilmu dia hebat. Iblis ni, ilmu dia cukup power iblis ni. Power, ilmu dia cukup power iblis ni. Tu makanan dia pun makanan yang keji-keji. Lepas tu nak makan jangan lupa tak baca bismillah. Masuk jamban jangan tak tutup kepala. Dalam jamban jangan lama-lama, itu semua tempat dia. Baru nak start ke ni? Allahu Rabbi. Dan aku pohon, aku berkata seperti yang demikian itu. Jua bahawa sesungguhnya ia mendatangkan akan haknya, dan serta ziyadah pula. Maka kata perempuan itu, terselahlah engkau ya Amirul Mukminin. Khalifah, ketua negara. Khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni garang. Kalau Sayyidina Umar ada sekarang ni, habis ni semua kena pukul ni. Mengaji macam ni kena pukul lah dengan Sayyidina Umar. Dia banteng dengan tongkat. Yang mula-mula kena pukul ni siapa? Allah lupa aku dah nama. Bang dia belajar jauh-jauh. Dia bagi. Balik surau lebam ni. Kenapa lebam ni bang? Baby kenapa lebam? Saya Umar pukul. Belajar jauh-jauh Dia Sayyidina Umar ni kalau buat ukur akam dia garang. Sama tok-tok guru dulu semua garang-garang.
Garang. Sebab apa? Dia mendidik. Dia garang tu sebab dia mendidik. Aku ingat lagi ada orang WhatsApp aku. Dia kata, Ustaz, atuk saya garang, Ustaz. Kalau maghrib, kalau duduk kat tangga, main-main bola, memang kena berlangkung dengan batang ketak, batang paip ketak tu. Atuk saya garang ni lah, saya jadi orang, Ustaz. Kalau tidak, tak tahu jadi binatang apa, Ustaz. Tu orang dulu semua garang. Dah garang orang dulu. Atuk sekarang, kejap-kejap selfie. Ni Tok dah sampai surau dah ni. Apa khabar cu? Jaga diri. Ingat tu, lupa nanti balik, jangan lupa bawa duit sikit untuk atuk ya. Atuk sekarang. Atuk dulu tak? Atuk dulu kuat agama ya. Kuat agama. Atuk aku lagi kuat. Atuk aku lagi garang. Kalau pukul 4 pagi tu, padahal kita orang tidur rumah dia ada kerantung khas. Pukul 4 pagi dia ketuk kerantung dalam rumah. Tung 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 dalam rumah. Tung 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 tung. Bangun. Tahajud. Tu, ya. Tak boleh meninggal dah dia, ya, garang. Malam-malam dengar dia baca Quran. Malam-malam dengar dia berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kalau rumah onyang aku, dia punya dinding semua ada calik satu penuh, bilik dia tu penuh satu penuh. Ya. Dia tanya onyang perempuan apa tu calik-calik tu. Satu calik baca Qul huwallahu ahad 100,000. Ni orang dulu punya amalan, ya. Orang sekarang dekat bilik penuh dengan kotak rokok. Kotak rokok simpan, ya. Danghil, gudang garam penuh kotak rokok. Ya. Orang sekarang, ya, orang dulu tak, dia suka beramal. Dia orang dulu, ya. Kita tengoklah orang dulu. Ya, kenapa kalau segi ni sebenarnya kalau bab tentang mati ni semua kerja Allah. Tapi orang dulu ni banyak sihat. Sebab dia jaga betul tentang segi hukum dia jaga, segi dunia pun dia jaga. Tengok orang dulu dia berjalan suka tak pakai kasut. Sebab dalam kitab menyebutkan, ya, ini bukan hadis, ya, ini kalam ulama bab pengubatan. Bila kaki kita pijak bumi tidak berkasut, maka dia ada magnet. Ini kelebihan kalau kita pijak bumi tidak berkasut, ya. Dalam seminggu sekali kata ulama paling kurang 2 hari punya dia pijak bumi tak usah kasut. Tu orang dulu buat bendang, noi getah tak kasut, badan sihat. Dia mandi pun air perigi, air sungai. Kita mandi air paip ada klorin, ya, nak macam mana? Dulu dah akhir zaman, tuan-tuan, ya. Tu dia orang sihat. Malam-malam dia bangun sembahyang tahajud, ya. Kita bangun malam apa? Kadang tak tidur malam, main Facebook sampai siang. Ya. Orang dulu amalan kuat, ya. Ibadat kuat, baca Quran kuat, berzikir kuat, ni orang dulu, ya. Amirul Mukminin, ya, Sayyidina Umar garang. Ya, dia gelar singa padang pasir. Sayyidina Umar ni digelar singa padang pasir. Dia kalau malam-malam dia merayau, dia cari rakyat dia yang susah. Sayyidina Umar. Dia cari siapa yang susah. Dia tengok siapa buat tak betul, dia tegur. Itu yang pernah dibuka dalam hadis daripada Imam Bukhari tak silap. Yang bumi Madinah berlaku gempa bumi. Tu dia panggil semua rakyat dia panggil semua. Wahai rakyatku, siapa di antara kamu yang ada buat dosa? Apa? Panggil. Kalau kamu ada buat dosa, bertaubatlah kepada Allah. Berhentilah buat dosa. Kalau kamu tidak mahu bertaubat kepada Allah, tidak berhenti daripada dosa dan maksiat, aku tinggalkan kalian. Nampak? Entah, ya. Inilah khalifah ketua negara. Akhir zaman banyak orang berebut nak jadi ketua. Jangan berebut nak jadi YB, jangan. Khairul, jangan berebut nak jadi wakil rakyat. Jangan. Susah nanti, ya. Susah, ya. Jangan berebut. Sebab apa kalau jadi ketua ni susah, ya. Susah jadi ketua ni. Hati-hatilah. Sebab apa? Ada perkiraan dekat negeri akhirat tentang nak jadi ketua. Ketua ni susah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia tanya bab perihal tentang orang di bawah jagaan dia, ya. Sekejap. Lagi 6 minit berhenti lah, ya. 6 minit. Sekejap, ya. Dah dekat pukul 9. Ya.
Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku berkata seperti yang demikian itu juga, bahawa sungguhnya ia menentang akal hak dan sudah sedia serta tiada pula. Maka kata perempuan itu, terselahlah engkau ya Amirul Mukminin, kerana belum lagi aku bayarkan akan haknya. Nampak? Belum lagi bayarkan haknya. Kena tahu tu hak, ya. Anak ada hak pada bapaknya, bapa pun ada hak pada anaknya. Hak yang macam mana tu kena tahu. Isteri ada hak kepada suaminya, ya. Suami pun ada hak kepada isterinya. Tahu? Itu ada orang WhatsApp aku, Ustaz, saya nak makan ubat kuat. Saya nak ajak isteri saya berjima. Bini saya tak nak, Ustaz. Macam apa hukum tu, Ustaz? Oh, kalau itu kau tanya je kat aku, ya. Orang lelaki kalau bab itu dia suka dah tanya, ya. Kalau tenaga batin lemah, orang lelaki ni dia takut tak tenaga batin lemah? Takut. Kalau tenaga batin lemah, semua takut. Kalau iman lemah, orang tak takut, ya. Kata kalau isteri itu menolak permintaan suaminya bila nak berjima, nak bersama, dia menolak, ya, tidak ada alasan sakit, maka haram, berdosa. Berdosa ni dia dilaknat oleh malaikat Allah sampai pagi. Dia boleh menolak jika dia uzur, boleh, ya? Jika dia uzur boleh tolak, ya. Kita kena tahu kaedah, ya. Bila ada uzur dia tak sihat, boleh, ya. Bila dia tak sihat, baby, ayam tak larat lah, ayam bening lah, baby. Kata baby, tak apa, ayam, baby sambung malam esok, ya. Ubat ni sampai besok ni, kata dia. Aduh, ubat ni, makan ubat ni, dia tahan 2 hari ni kekuatan ni, ya. Tahan 2 hari kekuatannya, tak apa, besok pun tak apa, baby tunggu sampai besok. Sampai besok uzur pula bini dia. Kena buat. Mana buat? Bini uzur nak buat. Ubat kuat dah makan. Betul bulan Ramadan ni, bulan Ramadan dah sampai, dah dekat ni. Orang lelaki hati-hati makan ubat kuat pada waktu malam. Okay? Pada waktu malam, lepas buka puasa makan ubat kuat. Siang tak boleh makan ubat kuat. Boleh makan ubat kuat siang, boleh? Tiba-tiba nak makan ubat siang Ramadan makan ubat kuat, tak boleh. Boleh makan kalau dia gila je lah, ya. Tak boleh makan. Dia lepas tu puasa dah dekat, kena ngaji buat puasa. Ngaji. Contoh lepas buka puasa dia makan ubat kuat. Bila makan ubat kuat, kadang dia lambat. Jenis ubat kuat ni kadang-kadang dia cepat jalan. Kadang jenis ada ubat kuat dia lambat jalan. Dia lambat jalan. Dia malam tu tak jalan, ubat tak jalan. Dia tak jalan, dia tak datanglah gairah dia. Ya, siang pun nak jalan. Siang hari ubat kuat tu baru jalan. Baru datang gairah dia nak berjima dengan bini. Macam mana? Main. Begitu bahaya makan ubat kuat. Ya, tengok Zuh Mutu pun tak tahan. Main ubat kuat ni dia bahaya. Bahaya ubat kuat ni, ya. Itu yang kadang-kadang budak-budak perempuan ada yang kena rogol, bina orang ada kena rogol. Salah satu ni lah, dia orang makan ubat-ubat ni yang bahaya ni. Dia makan untuk mendatangkan syahwat. Tuan-tuan, ya. Ni yang bahaya. Itu kena bulan Ramadan, hati-hati pada bulan Ramadan. Ya, bila dia jalan di siang hari, datanglah gairah, datang syahwat pada bini dia. Jangan main rol. Balik kerja saya habis, balik ni minta cuti ni. Jangan main, ya. Minta cuti. Jangan main. Bahaya tu, bahaya. Kita kena ngaji lah hukum fikih dia. Betul bila bulan Ramadan dah dekat, kena mengaji buat puasa. Ngaji buat puasa. Ngaji buat air liur, simpan air liur kita telan, niat buka puasa, apa hukum? Simpan air liur sampai kembung kita telan, tak ada niat buka puasa, apa hukum? Melihat perempuan di siang hari tiba-tiba terpancu air mani, kita puasa, kita punya kemaluan segar, hukum apa? Kemaluan tak segar, hukum apa? Ada dalam kitab Bahrul Bazi. Ada semua. Beli barang orang yang buka aurat, apa hukum? Beli barang buka puasa orang yang tidak masuk je, orang yang melanggar hukum Allah, hukum apa? Segi tasawuf, segi fikih, hukum apa? Ya, itu kena mengaji sungguh tentang berpuasa. Ni bab puasa, kalau puasa tak nak belajar. Baik, kita muzakarah sikit. Ni tanya orang pakai serban 2 orang, ya. Dengar cerita mengaji kat Mesir ni 2 orang ni, ya.
Orang berpuasa Ramadan ni, aku nak tanya, siapa duduk depan ni? Ya, tahu kau siapa lain kali tak mau duduk depan ni. Taubat lahum kata dia, ya. Aku dah kali Ustaz Nahar mengajar aku tak mau duduk depan, ya. Orang puasa ni kenapa Nabi suruh kita sahur? Kenapa Nabi suruh sahur? Ambil berkat. Tak tepat ni kau. Selalu rakam ustaz-ustaz ni. Kenapa? Tahan puasa? Oh, senang je jawab. Tahan puasa aja, ya. Dia sahur ni, itu yang sahabat tanya dengan Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kami nak puasa ni kena sahur? Itu kata Rasulullah, inilah perbezaannya orang Islam dan orang Majusi, orang Nasara, orang Yahudi, mereka berpuasa. Orang Islam berpuasa, dia ada sahur. Mereka berpuasa tidak ada sahur. Ni beza dia. Ya, sahur ni, aula ni pukul apa? Pukul 4, cantik pukul 4. Kadang orang setengah orang sahur pukul 2. Sahur pukul 2, itu bukan sahur, itu melantak punya. Sahur ni bila dah dekat-dekat nak masuk waktu subuh, itulah yang aulanya. Ni sahur. Ya, waktu imsak tu lah, itu dah aula, tu dah aula-aulanya. Kita tak ada. Sahur kadang pukul 3. Sahur. Kadang dia sahur tu rokok sampai sekotak dia habis kan. Sekotak isap rokok nak bekal candu sampai waktu maghrib siang ah. Teruk betul orang isap rokok ni. Kadang salah satu ni kita ni orang isap rokok. Bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia buka puasa rokok tu. Lega. Allahu Akbar. Lepas tu nak kena buka puasa belajar. Jangan minum air yang dikena api. Dia bukan haram, makruh. Ya, buka puasa kena dengan buah kurma, dengan madu lebah, dengan buah. Tahu tak? Dia ada doa dia buka puasa ni. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baru baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa? Kenapa? Ni dah, pintu tutup lah. Aku tak lakat dah. Kenapa? Alinin. Kenapa? Tadi kau gelak kau orang. Kenapa? Sebab pada setiap petang Ramadan, Allah membebaskan penduduk neraka ni, Allah bebaskan. Ni kelebihan Ramadan, pada petang Ramadan. Siapa baca doa ni, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar ni. Siapa baca doa tu pada petang Ramadan, kata ulama, adalah dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Dia di antara yang dibebaskan pada petang Ramadan daripada api neraka Allah. Apa tu nak buka puasa tu, jangan nak buka puasa jangan macam singa lapar. Ini tak ada buka puasa macam singa lapar. Aku lambatkan bini aku kebeh. Atuk pula kan aku lambatkan cucu kebeh. Buka puasa sabarlah, relax, doa dulu. Itu yang kata ulama, mereka boleh berlapar dahaga tapi mereka kalah pada waktu buka puasa. Kalah. Doa minta dengan Allah pada nak buka puasa tu, doa mustajab. Minta dengan Allah, tak ada hijab pada nak buka puasa, tak ada hijab, ya. Rasa cukuplah sampai kat sini, ya. Dah pukul 9, 1 jam ceramah, ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa nanti pada bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Ni nak war-warkan insyaAllah. Pada bulan Ramadan aku buka infak sedekah jariah untuk madrasah kami. Pada bulan Ramadan para pelajar kami ni dia bersahur, dia buka puasa, dia moreh bersahur, ya, belanjanya sebenarnya belanja dekat 1,000. Kami buka 500 lebih, ya, 500 lebih. Siapa nak infak? Ustaz, saya nak infak untuk 2 hari. Saya nak infak untuk seminggu. Ustaz, saya kaya Ustaz. Saya bos kelapa sawit Ustaz. Ya. Saya banyak duit, banyak kereta pun banyak Ustaz. Kereta macam-macam Honda saya ada Ustaz. Saya banyak duit, ya. Saya nak infak 1 bulan nak bagi orang makan 1 bulan Ustaz. Ya, kalau 500 kali sebulan baru 15,000. Ya. Untung apa? Budak-budak ni kalau bulan Ramadan dia tumpu baca Quran. Satu hari madrasah kami hatam Quran 2 kali. Kadang lebih hatam Quran. Ya. Untung orang infak dia dapat pahala saham baca Quran. Ya, untung dia infak. Sekarang tak nampak pada ni anak-anak malu solihah inna muqinun. Yang makan siapa? Yang minum siapa? Duit dia guna untuk apa? Anak yatim. Ya, mualaf, orang susah, budak-budak apa Quran, fi sabilillah, ibu tunggal. Aku dah beritahu banyak kali kan, nak ibu tunggal dia telefon kat aku. Ada 8 orang.
Ada baru ni, kami dekat madrasah ni bukan ada ibu tunggal je. Ya. Orang tak siuman pada orang perempuan. Baru ada seorang orang tak siuman. Tapi kadang-kadang datang tak betulnya, kadang-kadang datang betul dia. Itu tak pakai purdah, sekarang dah pakai purdah. Aku tanya kenapa dah pakai purdahnya, baru taruh gigi dah penuh lah. Kalau kami semua cukup, orang tak siuman ada, anak lawan nikah kami jaga bela daripada baby dah umur 12 tahun, 16 tahun dah hafal Quran, tuan-tuan infak impak tu untuk dia orang, tu tabung untuk dia orang. Jangan untuk aku dia ceramah 200 bagi 200 kan. 200 lagu. Sini sampai tak tahu dah bulan bila pun 200 jolok macam mana pun tak jatuh. Dia jatuh 200 je kak. Entah. Tuan-tuan bagi 200 tu bukan. Itu untuk aku. Reba 100. Minyak 30, minyak 40 lah dengan tol. Ada 50 lebih. Tinggallah 30. Balik rumah tinggal 30. Nah, makan tak cukup 30. Balik rumah sampai 30. Bini pau habis. Tapi alhamdulillah bagi pun aku ambil, tak bagi pun aku tak marah. Tapi elok elok bagi. Tu je. Baiklah, sebelum tutup macam biasa, siapa kasih kijang dah habis boleh ambil kat luar tuan-tuan. Bagus kasih kijang ni, seorang hamba Allah. Dia sakit pinggang, Dah dia kata Ustaz saya sakit pinggang bertahun-tahun sakit pinggang. Saya cuba lah ikhtiar, dia kata. Dia sendiri cerita, saya cuba ikhtiar. Berusaha selagi ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar. Saya ambil kasih kijang Ustaz ni, saya ambil satu titik, saya campur dengan air suam. Saya minum Ustaz 3 hari turut-turut, tak sakit pinggang saya Ustaz. Kelebihan kasur kijang. Ni kasur kijang. Kadang kita beli kasur kijang tapi kita tak tahu untuk guna apa. Ya? Macam ubat mata ruqyah ni, ubat mata ni. Ada seorang hamba Allah, anak ada umur tak silap aku 2 tahun. Dia cek dengan doktor pakar, telinga dia ni tak dapat detect benda apa sakit, tak dapat detect. Dia kata Ustaz saya ikhtiarlah dengan air Zam-Zam yang Ustaz ada jual tu, dah dia baca ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah 1000 kali dan ayat-ayat ruqyah. Kami cuba titik Ustaz, keluar ada macam benda keluar pada telinga dia. Ini kelebihan air Zam-Zam. Kelebihan dah dibaca ayat-ayat Quran, ya. Boleh ambil kat luar, tapi ingat dah ambil bayar, tu je. Tak bayar aku kejar, ya. Ni cari dana sekolah juga bukan untuk aku, ya. Nah, untuk budak-budak pelajar yang mengaji di Yaman kami tanggung kepada pelajar kami, ya. Insya-Allah kita tutup dengan doa. Insya-Allah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru baca 2 baris.